Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata, Himpunan Selamatkan Syariah bertujuan bagi menyatakan ketegasan dalam mempertahankan undang-undang syariat sedia ada daripada dicabar oleh pihak-pihak tertentu. Katanya kita menghadapi satu cabaran iaitu terdapat golongan yang mencabar undang-undang syariat yang telah ada. Walaupun yang sedia ada itu tidak sempurna, tetapi menjadi sebahagian daripada kedudukan Islam yang wajib dipertahankan. Sebelum ini, media pada 25 Februari 2021 melaporkan Mahkamah Persekutuan Sebelah Suara membenarkan Iki Putra mencabar keabsahan Seksyen 28 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 berhubung kesalahan seks luar tabi'i. Sementara itu, dalam cabaran terhadap peruntukan Enakmen Kanun Jenayah Syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 dibuat oleh Nik Ilin Zurina, Nik Abdul Rashid dan anaknya Tengku Yasmin Natasha, Tengku Abdul Rahman terhadap Kerajaan Kelantan tahun lalu, mereka juga mahu mengisytiharkan 20 peruntukan kesalahan dalam enakmen itu terbatal dan tidak sah. Dalam pada itu, ujar Abdul Hadi yang juga ahli Parlimen Marang itu, tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam cubaan untuk menjejaskan perundangan syariat Islam merupakan satu cabaran kepada umat Islam. Katanya, perkara ini merupakan satu perkara yang tidak berani disentuh oleh British kerana berkait dengan jati diri orang Islam. Namun tiba-tiba muncul orang Islam sendiri yang dipergunakan atau kerana kejahilannya mencabar beberapa akta dalam enakmen syariah, menjadi fardu ain bagi orang Islam untuk mempertahankan undang-undang syariah. Naib Presiden Parti Amanah Negara, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawu bersedia untuk memikul tanggungjawab lebih besar dalam parti itu sekiranya memperoleh sokongan tertinggi. Beliau berkata pemilihan itu diserahkan sepenuhnya kepada 27 pimpinan utama untuk menentukan pemilihan 5 jawatan tertinggi menerusi konsep perundingan bersama. Katanya amanah mengamalkan sistem tiada pertandingan satu lawan satu bagi jawatan presiden, timbalan presiden atau 3 naib presiden, maka terbentuklah jawatan kuasa nasional. Jadi tidak guna saya beritahu saya mahu jadi bertanding presiden atau sebagainya kerana kita amanah bukan bertanding untuk jawatan tapi mahu menjadi 5 tertinggi mendapat sokongan. Keadaan peramatan sekarang untuk mengatakan mahu jawatan presiden atau lain-lain kerana seseorang itu tidak mungkin mendapat tertinggi atau sekurang-kurangnya 17 sokongan selamat daripada keseluruhan 27 pimpinan utama itu. Beliau berkata demikian ketika mengulas mengenai hasratnya bertanding jawatan utama kepimpinan amanah. Mujahid berkata sebagai contoh, dirinya perlu menang undian daripada 27 itu dahulu, barulah boleh berdepan cabaran untuk mencalonkan diri bagi mendapatkan rundingan bersama. Mengulas lanjut mengenai berapa lama tempoh masa diperlukan untuk memilih 5 jawatan tertinggi itu selepas lantikan 27 pemimpin utama. Mujahid berkata sebaik konvensyen selesai, pengerusi tetap akan mengadakan mesyuarat pertama untuk membuat pemilihan tertinggi. Tambahnya, amanah memberi peluang kepada ahlinya untuk menentukan masa depan parti dengan terlibat dalam pemilihan pucuk pimpinan. Katanya ini kerana amanah mengikut perlembagaan dan dalam konvensyen 27 pimpinan utama dipilih dan mereka ini dipilih bersama ketua-ketua sayap. Jumlahnya akan menjadi kepada 30 orang. Kata Mujahid lagi 30 orang itu akan berbincang mengenai siapa layak dilantik barisan baharu kepimpinan parti. Katanya kaedah ini berdasarkan prinsip syura rundingan bersama, ukuran dan perpaduan iaitu yang dipilih mengisi jawatan itu kerana kepimpinan utama yang mahukan mereka. Jelasnya amanah komited untuk mengakis naratif partinya tidak disukai kerana pendekatan keras dalam isu Islamik, syariah dan lain-lain. Katanya kita mahu menggunakan pendekatan sederhana dan reform untuk menjadikan amanah parti yang diterima. Difahamkan terdapat kira-kira 1,000 perwakilan meliputi 190 kawasan layak memilih untuk pemilihan 27 jawatan pimpinan utama itu. Amanah akan mengadakan pemilihan jawatan kuasa Nasional Parti sesi 2023 hingga 2026 serentak penganjuran Konvensyen Nasional Amanah 2023 yang bermula 22 hingga 24 Disember ini. Parti yang berpegang pada konsep Rahmatan lil Alamin itu adalah sebahagian komponen Pakatan Harapan yang kini membentuk kerajaan perpaduan bersama UMNO. PAS menyifatkan calon PAS Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar mempunyai kelebihan dan peluang untuk memenangi kerusi Parlimen Kemaman berbanding calon Barisan Nasional Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Afandi, Raja Muhammad Noor. Timbalan Presidennya Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, ia berdasarkan Ahmad Samsuri adalah Menteri Besar Terengganu berbanding calon BN yang bukannya orang politik. Katanya dari segi calonnya, insya-Allah ia memberi kelebihan kepada calon PAS berbanding calon BN, memandangkan Ahmad Samsuri adalah Menteri Besar dan lebih dikenali berbanding calon BN. Kita mengangkat calon daripada Menteri Besar ini bukan sahaja sebaliknya ia satu keperluan kerana kita mahu membawa agenda negeri ke peringkat pusat secara terus. Walaupun kita mempunyai kelebihan, saya mengingatkan jentera Perikatan Nasional supaya tidak overconfident. Sebaliknya perlu bekerja keras bagi memastikan kemenangan pilihan raya kecil Parlimen Kemaman adalah milik kita. PRK Parlimen Kemaman menyaksikan pertandingan dua penjuru antara BN dan PAS. BN mempertaruhkan Muhammad Effendi manakala Ahmad Samsuri diberi tanggungjawab mempertahankan kursi Parlimen Kemaman yang dimenangi PAS sebelum ini. Mengulas selanjut, Tuan Ibrahim dan juga ahli Parlimen Kumang Keren itu berkata,
Setakat ini, maklum balas dan jentera sangat aktif selain kerjasama antara parti komponen PN juga sudah turun ke lapangan. Katanya kita yakin dapat mengekalkan kemenangan kerusi berkenaan dan usaha berterusan perlu dilakukan. Kita juga perlu pastikan peratusan keluar mengundi dapat dipertingkatkan.